السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan hadirin hadirat, mukminin mukminat, mudah-mudahan ilmu yang kita perolehi dan kita mempelajarinya ikhlas, semata-mata mengharapkan keredaan Allah, menjadi pedoman dan panduan, bermanfaat dan berguna untuk kita amalkan di dalam kehidupan harian kita. Larangan yang berikutnya yang akan kita bahaskan pada malam ini berdasarkan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan larangan di dalam perkataan ataupun ucapan. Ada larangan yang dia berhubung dengan perbuatan, tindakan, amalan. Larangan tunduk dan sujud kepada manusia umpamanya. Itu larangan yang berhubung dengan perbuatan, amalan. Dalam minggu yang lepas kita telah bahas larangan tidur meniarap. Itu berhubung dengan larangan dalam bentuk perbuatan. Pada minggu ini ataupun pada kelas kita pada malam ini, kita akan membahaskan larangan berhubung dengan perkataan atau larangan yang diharamkan ataupun ditegah. Sebahagian ulama mengatakan makruh untuk kita mengucapkan perkataan dan sebutan tersebut di dalam perbualan ataupun di dalam ungkapan harian kita. Baik tuan-tuan, kita tengok apa yang boleh kita bahaskan pada malam ini, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada mengucapkan perkataan lau, ataupun kalau kita translate ke dalam bahasa Melayu, dia membawa terjemahan larangan mengungkapkan perkataan kalau, jika, seandainya, sekiranya, kalaulah. Perkataan-perkataan yang seumpama dengan itu dilarang untuk kita menyebutnya pada penggunaan tertentu. Maksudnya dia bukan bermaksud larangan yang bersifat mutlak. Bukan tak boleh langsung kita nak kata kalau ni. Bahkan ada tempat-tempat tertentu yang memang kita disuruh ataupun kita memang bagus kita sebut perkataan kalau ni. Tetapi ada konteks tertentu yang kita tak boleh sebut. Bahkan Nabi melarang keras kita menggunakan perkataan kalau di dalam maksud yang dihuraikan oleh Nabi dalam hadis yang akan kita baca nanti insya-Allah. Baik. Kita tengok sedikit hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim
hadis yang akan kita jadikan hujjah, dalil kepada larangan yang akan kita bahaskan pada malam ini, diriwayatkan, direkodkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amal syaitan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa maksud hadis ni? Hadis ni Nabi kata apa? Wa in asabaka, dan jika menimpa engkau sesuatu perkara, berlaku kepada kita suatu perkara, terjadi kepada kita suatu benda, sama ada perkara yang baik atau perkara yang buruk lah, tapi dalam konteks hadis ni dia merujuk kepada perkara yang buruk, musibah, perkara yang tak elok. Nabi kata, wa in asabaka syai', apabila menimpa kalian sesuatu perkara yang buruk, musibah yang tak elok, fala taqul, janganlah kamu sebut, la nahiyah, jangan, taqul, kamu kata, kamu sebut. Sebab itu kita katakan larangan ini larangan dari sudut qaulun, perkataan yang kita tak boleh sebut. Kita tak boleh sebut apa? Law anni fa'altu kadha wa kadha, kalaulah aku buat macam tu, tentu tak jadi macam ni. Kalaulah aku tak buat macam ni, tentulah tak jadi macam tu. Nabi kata, la taqul law, jangan sebut kalau. Tapi sebut apa? Qaddarallah, bila benda itu telah berlaku, telah terjadi, katakanlah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah pasti akan berlaku. Maksudnya kejadian yang menimpa kita itu yang telah berlaku merupakan takdir daripada Allah. Fa'alul lima yurid, Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Akhirnya sesuatu yang berlaku itu ialah dengan kehendak Allah. Apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tak berlaku. Sesuatu yang Allah Ta'ala tak inginkan tak akan berlaku. Itu yang kita sebut dengan kehendak Allah. Sebab kata Nabi, bila berlaku sesuatu, terjadi suatu perkara yang buruk ke atas kamu, dan kamu sebut, kalaulah saya tak buat, kalaulah saya buat macam itu, kalaulah saya buat macam ini, lau fa'altu kadha wa kadha, kadha wa kadha tu kita terjemahkan macam tu macam ni lah. Dia akan membuka ruang, pintu, peluang untuk syaitan masuk dan merosakkan akidah kamu. Sebab itu untuk menutup, menghalang daripada syaitan masuk dan mengambil kesempatan di atas kejadian yang berlaku tersebut, jangan kata kalau, kamu sebutlah qaddarallah wa ma syaa fa'al.
Bila jadi benda yang kita tak inginkan, jadi benda yang sebaliknya daripada apa yang kita rancang, luar daripada kawalan kita, kita katakan ini berlaku dengan kehendak Allah. Sebagai seorang mukmin, kita redha, pasrah, dan kita menyerahkan urusan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi saya akan ulas pada tuan-tuan apa maksud hadis ni. Di samping saya juga akan respon, sebab ada benda dalam berlaku dalam hidup kita ni beyond control. Apa dia? Luar daripada kawalan kita. Tuan-tuan, dalam hidup kita, saya sebut seringkas, dalam hidup kita ada benda, perbuatan, perkara yang dia berlaku dengan pilihan kita. Dia berlaku dengan kasb, usaha kita. Sebab itu manusia ni di sisi ahli sunnati wal jamaah, dia ada pilihan. Tuan-tuan tak boleh secara total menyandarkan kepada Allah. Dia kata, siapa yang hang curi ni? Allah kehendaki. Dia kata, siapa yang hang buat benda ni? Benda yang haram. Dia kata, tak boleh salahkan saya, sebab ini merupakan kehendak dan ketentuan Allah. Dia kata, siapa yang hang pemalas ni, balok semacam ni? Dia kata, yang saya malas ni pun bukan pilihan saya. Rajin ke, malas ke, pandai ke, bodoh ke, baik ke, jahat ke, kehendak Allah. Boleh anda? Kalau macam itulah kita faham, ini ialah pahaman yang disebut dengan istilah Jabriyah. Satu aliran di dalam akidah ahli sunnah ni yang sesat dan menyesatkan ini, dia panggil Jabriyah. Jabriyah ni apa dia? Dia meletakkan segala tindak tanduk perbuatan apa yang dilakukan oleh manusia ini 100% di atas Allah Ta'ala. Maknanya, pada pandangan Jabriyah, kita ni macam robot lah. Kita angkat tangan pun Tuhan yang buat. Kita pergi buat jahat, kita pergi berzina pun Tuhan yang tentukan. Kita mencuri pun Tuhan tentukan. Kita malas pun Tuhan tentukan. Sebab kita tak boleh buat apa. Sebab itu kita kena bagi betul, dalam hidup kita ada benda yang memang kita tak boleh pilih. Selalu kita sebut hal ini beyond control. Sebagai contoh, apa benda tuan-tuan tak boleh pilih? Tuan-tuan tak boleh pilih tuan-tuan lahir sebagai lelaki ke perempuan. Masa tuan-tuan beranak mai dulu, tuan-tuan berunding dengan Tuhan lah. Tuhan tanya, hang nak jadi lelaki ke perempuan? Saya ingat perempuan kot, saya lelaki ni payah. Kita tak pilih. Kita tak menentukan jantina kita, kita tak menentukan keturunan kita, kita tak menentukan bangsa kita, kita tak menentukan warna kulit kita, kita tak menentukan bentuk sifat fizikal kita, kita tak decide benda tu. Sebab itu benda-benda ni Tuhan tak akan hukum kita. Saya nak kena bagi jelas tu.
Tuan-tuan lahir sebagai orang lelaki, orang perempuan, kulit hitam, kulit putih, cantik, buruk pada pandangan kita, kurus, gemuk, elok, cacat, sempurna, itu bukan pilihan kita. Dan Tuhan tidak menghukum kita di atas benda yang bukan pilihan kita. Jadi tuan-tuan tak payah susah hati. Sebab itu kita masuk ke dalam syurga bukan kerana lelaki, bukan kerana perempuan, bukan kerana bangsa, bukan kerana keturunan, bukan kerana darjat, bukan kerana warna kulit. Tak. Sebab itu bukan pilihan dan itu bukan amalan kita. Hang masuk syurga pasal apa? Pasal aku putih. Hang masuk neraka pasal apa? Pasal aku hitam. Mana boleh? Putih hitam bukan aku pilih. Putih hitam bukan kita buat. Mana boleh kita dihukum di atas benda yang kita tak pilih? Tuan-tuan dapat? So yang ni saya nak akan sebut sekali lagi, benda-benda yang kita tak pilih, sakit umpamanya. Kita minta sakit. Tuan-tuan, sakit ni kita minta. Sakit ni saya tak tahulah. Tapi bagi saya, tak ada orang minta sakit. Sebahagian kita ada yang kencing manis, ada yang darah tinggi, ada yang leukemia, ada yang sakit teruk. Kita minta? Bukan kita minta. Sebab itu satu orang, kita tak boleh hukum di atas sakit dia tu. Tuan-tuan faham tak? Sebab sakit ni ialah ketentuan Allah. Sebab itu orang yang baik sakit, orang yang jahat juga sakit. Kalau kita nak kata yang sakit itu yang baik saja, ada juga orang jahat yang sakit. Kalau kita nak kata sakit itu hukuman Allah, balasan Allah, azab Allah, saya nak habaq berapa ramai orang baik yang saleh, hatta para nabi juga sakit. Sebab itu sakit ni kita tak boleh kata kalau. Sakit salah satu daripada contoh yang kita tak boleh kata kalau. Kalau aku tak main, kalau aku tak ni, aku tak sakit. Sebab sakit ni kadang-kadang dia tak perlu kepada sebab. Dia kata kalau aku duduk dalam rumah pun aku tak kena COVID, pasal aku keluar. Tak. Yang duduk dalam rumah pun kalau Tuhan nak bagi, kena. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ajaban li amril mu'min in asabathu dharra sabar wa in asabathu sarra syakaralah. Nabi kata ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib urusan orang-orang yang beriman. Nabi kata urusan orang beriman, kehidupan orang beriman ini senantiasa ajaib. Ajib. Sebab apa? Kalaulah benda buruk yang kena pada diri dia, dia tak kata kalau kok nu, kalau kok ni. Benda luar pada kawalan dia, kalau Tuhan bagi benda tak elok, Tuhan bagi dia sakit, benda yang dia tak boleh pilih. Sakit ni kadang-kadang kita dah ikhtiar, dah jaga, tapi kena. Ramai mana orang yang senaman, berjogging, jaga makan, kena juga penyakit. Yang tibai sesah pantang kelih ya, cerah, tak sakit pula. Sampai kita kata apa? Kan? Ada satu orang sahabat, dia ada anak kecil macam saya lah. Dia tak bagilah anak dia keluar bercampur ni. Kata anak dia sakit, demam. Dia tengok orang lain, anak keluar pi main, pi bercampur, kata tak sakit. Dia kata, karut dia dah, baik keluar. Kan? Kalau kena pun padan lah. Tapi saya nak habaq, sakit ni
dia tak bergantung kepada keadaan itu. Kita tanya, ni pasal apa yang kena penyakit ni? Kadang-kadang ada orang kena penyakit bukan pasal faktor pemakanan, bukan pasal faktor kehidupan. Faktor apa? Naya, kalau kita fikir naya, faktor apa? Faktor apa kena penyakit ni yang paling naya ni? Kalau kita boleh sebut naya, faktor apa? Keturunan. Berapa ramai orang yang kencing manis? Pasal apa? Tuan-tuan ada bini tak? Ada bini tak? Ada bini? Ada bini baru boleh cerita. Masa bini tuan-tuan mengandung, antara soalan yang doktor akan tanya, ada tak ahli keluarga yang kencing manis? Cuba tanya orang perempuan. Orang perempuan kan tanya. Nurse tanya. Dulu kau dia mengandung kan, katalah dia mengandung. Bukan dia tu. Ada tak keluarga family yang kencing manis? Bukan dia, family dia. Oh, dia kata ada lah. Pak saya dulu kencing manis, Tok Wan saya dulu kencing manis. Oh, dia kata kalau ada keluarga yang kencing manis, chances nak kena kencing manis ni tinggi. Jadi kita nak kena minum air gula, nak kena tengok. Tu dia. Orang lain yang kencing manis, kita yang bersabit. Tapi saya nak habaq apa? Benda ni luar. Kita tak boleh estimate tau, tak boleh jangka. So benda-benda macam ni, kalau satu orang kena, dia tak boleh kata kalau. Faham tak? Kita dengar kawan kita sakit. Dia kata aku tengok hang duk jogging sakan hang. Aku tengok hang duk exercise sakan. Makan pun jaga, diet tak jaga. Kena juga sakit. Kalau hang tak jaga pun tak apa. No. Kita tak boleh kata kalau pasal apa? Pasal memang jaga kesihatan itu disuruh. Tapi kalau nak kena, tetap akan kena. Dan bila kena, apa yang kita kena buat? Sebagai orang beriman, kalau kita didapati kena penyakit, kita kata apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di atas apa yang telah dia tentukan dalam setiap keadaan. Ada hikmah yang dia bagi. Sebab itu kalau tuan-tuan ni, orang bagus ni, orang masjid ni kena sakit, ini merupakan satu rahmat. Di kalangan para nabi juga mereka sakit. Bahkan Nabi asyaddul bala, antara orang yang sangat sakit. Sehingga Fatimah masuk pegang badan ayah dia, terkejut kerana panas yang amat sangat. 2 kali panah orang biasa. Nabi tu 2 kali panah kita. Apa dosa yang dia buat? Sebab itu sakit ni bukan mestinya kerana dosa. Sebab itu saya malas dah nak layan ni perempuan gila ni. Tapi saya nak jawab juga pasal orang duk tanya. Kalut habis. Kita banyak urusan lagi, banyak benda lagi kita nak jawab, banyak benda lagi kita nak bahas. Tak berhenti-berhenti sat perempuan ni. Saya ingat, saya minta kerajaan baru ni tangkap lah. Kalau polis tak boleh tangkap pun, saya ingat prosedur hospital Bahagia ke Tanjung Rambutan ke, saya ingat boleh ambil tindakan lah. Dan saya harap Menteri Kesihatan dapat dilantik dengan cepat lah. Antara banyak-banyak Menteri Kesihatan kena lantik cepat, saya ingat. Sebab masalah kesihatan yang sangat kritikal ni perempuan ni. Dia buat keluar kenyataan pula ni. Dan ramai WhatsApp saya ni pun baru WhatsApp. Kalau tuan-tuan nak tengok, saya boleh tunjuk. Bukan saya reka, bukan saya create saja nak cari pasal, nak cari gaduh, nak buat cerita, nak saja-saja nak ulas, tak. Pasal orang tanya. Susah hati makcik-makcik tu, malu habis orang kampung. Orang kampung ni bukan tak tahu. Apa dia kata? Saya nak tanya ni, di kalangan tuan-tuan ni, tolong angkat tangan jujur. Siapa yang kencing manis? Dia kencing manis. Kalau kita tahu dia kencing manis, dia kata apa? Ni perempuan gila ni, dia kata apa? Dia dah gila dah ni. Sebab orang waras dia takkan cakap benda macam ni.
Orang yang akal dia sehat, waras, dia tak akan cakap. Orang yang keluarkan kenyataan ini mental disorder. Dalam bahasa orang putih yang lebih hormatnya, mental disorder. Apa kenyataan dia? Siapa yang kencing manis adalah kesan daripada makan benda haram. Sebelum daripada itu, siapa minum susu lebih? Ni saya ni pakai spek mata pasal apa? Ni ramai yang pakai spek mata ni. Pasal pakai spek mata pasal apa? Nak tunjuk pandai. Dia kata kalau pakai spek mata ni nampak macam orang cerdik. Kita pakai spek mata ni pasal rabun. Minum. Perkataan ni tuan-tuan memalukan agama, memalukan orang Melayu, memalukan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahul musta'an. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang ada kencing manis, kesan daripada makan benda haram. Kita kata dah, kencing manis, penyakit ni benda yang beyond control. Kadang-kadang ada orang yang dia tak makan pun benda manis, tapi keturunan dia kena penyakit, kena keturunan, kadang-kadang tak ada sebab, tapi Tuhan nak bagi ujian untuk dia. Lepas ni saya bimbang tuan-tuan, kalau kita tak jawab, kalau kita tak perjelas benda ni, satu orang pergi check di hospital, kena tengok diabetes, kencing manis. Dan kita paling dahsyat, yang paling kita takut tuan-tuan, negeri yang paling tinggi kencing manis apa dia? Negeri yang paling tinggi kencing manis dalam Malaysia Perlis. Jadi di atas kenyataan tu kita boleh buat apa? Negeri yang paling banyak makan duit haram. Ni dia panggil kesimpulan ni. Negeri yang paling tinggi diabetes, kencing manis. Tuan-tuan boleh tengok dalam data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Perlis, negeri paling tinggi. Kalau ikut kenyataan perempuan tadi ni, kencing manis ni hasil daripada benda haram. Ni soalan ni. Tengok tuan-tuan, saya nak baca ni. Satu perempuan hantar mai kat saya, dalam saya on the way nak mai ni. Dia kata ni, Assalamualaikum Ustaz, makcik tak makan benda haram. Keluarga makcik jaga halal haram. Orang mata air semua tahu keluarga makcik tak makan benda haram, tapi makcik ada kencing manis. Macam mana ni Ustaz? Tu dia. Dia nak keluar pinat mata air macam mana esok? Esok dia pergi beli ikan, pergi beli ayam, semua orang tengok, makan apa, duit haram apa ni? Apa ni? Dan saya dipahamkan, katanya perempuan ni asal orang pelit, orang buat masjid. Memalukan. Dan saya nasihatkan pada semualah yang dengar ni, tuan-tuan, selepas ni saya tak akan jawab dah, dan saya tak akan ulas dah. Tuan-tuan pegang ya, kenyataan yang keluar daripada perempuan ni, kenyataan orang yang ada masalah mental. Jadi kalau kita layan, kalau orang gila kita layan, apa jadi? Kita dua kali gila. Sebab tu saya tak mau jawab. Sebab kalau kita duk layan orang gila enggak? Orang gila telanjang jalan dalam arau, tuan-tuan duk pergi kata kat dia, "Hei, hampir pakai seluar malu kat orang." Dia nanti kata apa? Dia kata, "Aku tak malu, aku gila." Hang tak gila tak apalah. So saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan, abaikan perempuan ni, tutup, tak payah duk dengar. Dia akan semakin galak bercakap, dia akan semakin galak bawa keluar fatwa-fatwa songsang ni kalau ada orang nak dengar. Tuan-tuan, orang akan bercakap bila ada orang dengar dan orang bagi perhatian. Kalau kita tak layan, lama-lama dia akan sengak. Itu saja. Sebab saya ada orang duk tanya lagi, saya ingat ada lagi orang duk layan dan ada lagi orang bagi perhatian pada dia. Wallahu taala a'lam. So kita balik pada hadis kita, buang masa ya. Tengok, kita tak ada nak habis syarah hadis kita. Cuma dah sebut, alang-alang sebut, kita respon. Baik. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi dia menghuraikan hadis ni kerana hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi An-Nawawi menghuraikan dalam syarah Al-Minhaj, syarah kepada Sahih Muslim. An-Nawawi, Yahya bin Sharaf An-Nawawi,
Dia mengulas, dia kata An-Nawawi, perkataan kalau yang dilarang tadi ni ialah dia membuka ruang untuk syaitan masuk. Nabi kata kalau kamu sebut kalau, dia akan buka pintu untuk syaitan masuk. Kata An-Nawawi rahimahullah, yang dimaksudkan dengan pintu syaitan itu apabila kamu mengucapkan kerana kecewa, menyesal dengan urusan kepentingan dunia. Sekali lagi saya bagi contoh. Kemudian An-Nawawi bawa perkataan Al-Qadhi Iyad. Kalau yang pertama, kalau dalam urusan dunia. Sekali lagi saya bagi contoh. Yang kedua, An-Nawawi nukilkan perkataan Al-Qadhi Iyad. Kalau yang tak boleh, kalau apa? Kalau dalam rangka maksud kita mempertikaikan takdir. Faham? Kalau kita kata kalau itu dalam erti kata kita mempertikaikan takdir. Kalaulah aku tak dilahirkan, tak boleh. Ataupun contoh macam apa? Piramli kata tu tak boleh tu. Kenapalah Tuhan menciptakan engkau sebagai manusia? Kalaulah Tuhan menciptakan engkau lebih baik menjadi binatang. Tak boleh tu. Itu dia mempertikaikan apa dia? Dia mempertikaikan ketentuan Allah yang menjadikan, maksudnya dia nak kata apa? Allah Ta'ala silap pi buat hang jadi orang. Patut yang betulnya Tuhan buat hang bagi jadi binatang. Siapa yang salah tu? Tu berat tu. Seperti ada satu orang dulu kan, dia tak jadi ahli parlimen lah. Dulu dalam parlimen heboh satu Melaya, kalau saya Tuhan, saya tak akan cipta hang. Artinya apa? Kalau saya yang jadi Tuhan, saya tak buat hang. Maksudnya apa? Tuhan yang buat hang tu salah. Tuhan yang cipta hang tu dia silap. Silap pasal apa? Dia pergi buat hang. Yang betulnya dia tak buat hang tu. Tuan-tuan faham tak perkataan kalau? So kalau benda yang Tuhan takdirkan, kita tak, kalaulah Tuhan jadikan saya perempuan, tentulah saya tak jadi macam law ni, sajak ni. Pasal saya ni nak jadi perempuan, tapi Tuhan yang silap pergi jadi laki. Sebenarnya saya punya kecenderungan naluri saya perempuan. Kalaulah saya, tu tak boleh. Kalaulah saya tak dilahirkan ke dunia, tuan-tuan faham tak? Benda-benda yang Tuhan telah tulis, telah takdirkan. Contoh kan, kita main masjid, kita dah bawa kereta elok dah usaha apa semua dah elok dah, accident. Kemalangan tu takdir Allah, betul atau tidak? Kemalangan jalan raya ni takdir. Tuan-tuan, kadang-kadang kita bawa elok, orang main hentam kita. Tuan-tuan tengok dalam video-video yang ada, dia duk bawa elok ya, kamera duk bukti pun semua, dia duk bawa elok, kereta mengantuk main hentam dia. Lepas tu kita nak kata, awak yang hang tak bawa elok-elok, dia kata habis elok dah tu, kawan tu yang menghentam saya. Kan? Yang kawan tu pula, apa pasal lah tiang elektrik pibuh tang ni. Tengok. Saya nak habaq kat tuan-tuan. Benda yang dah ditakdirkan, kita tak boleh kata kalau. Tuan-tuan faham tak? Kecacatan, sifat pada diri kita apa semua, kita tak boleh. Faham tak? Faham. Apatah lagi kalau kita sandarkan pada benda-benda khurafat. Anak dia lahir cacat. Cacat tu siapa yang tentukan? Siapa yang tentukan? Allah. Kalau kita dapat anak cacat, wal'iyadzubillah, ma'adallah, kita redha lah, tapi kita tak payah duduk bersabit Kalau hang tak pi mengai ikan hari tu, anak hang pun mulut tak rabik, tu dia lagi teruk duk pi sandar tu. Tahu istilah orang Melayu dia panggil apa? Kenan.
Masa duk belajar dulu, sahabat saya dia dapat assignment suruh kaji Kenan ni dengan Nas. Kaitan Kenan. Tuan-tuan, di dalam agama tak ada hasil daripada apa yang dia buat assignment tu. Saya tengoklah, tidak ada istilah Kenan dalam agama. Maksudnya apa yang jadi pada diri kita, jadi pada anak kita, tak ada kaitan dengan kita. Tuan-tuan, kadang-kadang benda kita tak, kan? Dia ni ada hampir langgak lembu ke, ada hampir pukul kucing ke. Ni yang anak hang jadi macam ni. No, benda takdir Allah. Lepas tu, kalau lah tak boleh. So, tuan-tuan hadirin mukminin, sebelum benda tu berlaku, yes. Tapi selepas benda tu berlaku, kita tak boleh. Sebab dia telah berlaku. Nampak? Okey. Kemudian hadirin mukminin, kata Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, kata dia, perkataan kalau ini dimakruhkan untuk kita menyebutnya apabila dalam urusan dunia, seperti contoh, kalaulah saya buat demikian, saya akan dapat demikian. Kalau saya tak buat demikian, saya tak akan dapat dan terjadi benda itu kepada saya. Nampak? Dalam urusan dunia, apabila kita dah berikhtiar, kita dah buat pilihan, dan kemudian kita dah decide, dah jadi, kita tak boleh kata kalau. Kita tak boleh kata kalaulah aku tak menikah dengan hang, tentulah aku tak jadi macam ni. Tak boleh. Pasal kita dah pilih, kita dah menikah, benda dah jadi. Nampak tuan? Tapi sebelum menikah dulu orang nasihat tak mau dengar. Kan? Orang kata tak bagus lah apa semua, dia buat pekak cinta buta lah apalah apa semua, dah menikah dia duk buat gila pula. Kan? Tak boleh. Benda dah jadi, qaddar Allah. Boleh? Baik. Okey. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, dalam hal ini juga kita kena beriman bahawa akhirnya setiap kejadian, keputusan, ketentuan dan perkara yang berlaku ialah dengan pilihan dan kehendak Allah. Tuan-tuan faham tak? Kehendak kita bertembung dengan kehendak Allah. Kita nak yang lain, kemudian Allah Ta'ala nak yang lain. Akhirnya yang berlaku itu ialah kehendak Allah. Tapi itu tak menafikan kita untuk memilih. Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan ada hak tak untuk pilih? Ni, tuan-tuan mai hari ni pakai baju ni. Macam mana yang tuan-tuan boleh pakai baju color ni, passion ni? Sebelum tuan-tuan keluar tu, dalam almari tu tentu ada 5-6 helai pakaian. Siapa yang pilih tuan-tuan pakai ni? Color ni, style ni, passion ni? Saya pun tak tahu ustaz. Tengok-tengok duk ada di badan dah. Jangan duk buat gila. Jangan duk buat cerita kartun. Kita buka almari, mula kita pegang baju Melayu color biru. Malam pakai dah. Kita tak pakai color ni. Artinya siapa yang pilih? Kita. Tapi dalam kehidupan kita ini, kita beriman bahawa apabila kehendak kita bertentangan dengan kehendak Allah, akhirnya kehendak Allah itu mengatasi kehendak kita. Seperti mana yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Yusuf, wallahu ghalibun ala amrih, sesungguhnya Allah itu berkuasa di atas segala urusan, walakin aktsaran nasi la ya'lamun, sedangkan manusia tidak mengetahui. Banyak, kata Quran, manusia tak mengetahui. Maka sebab itu kata para ulama, antara perkataan kalau yang kita tak boleh kata sebagai memudahkan kita nak faham. Contoh apa dia? Satu, saya ulang balik. Nombor satu, kita tak boleh kalau dalam perkara yang jelas haram. Kita tak boleh kata kalau dalam perkara yang jelas haram. Contoh apa dia? Kalaulah Tuhan halalkan riba,
tentu aku kaya. Kalau Tuhan benarkan makar rasuh ni, tentu boleh dah kat projek tu kat aku. Kalau Tuhan bagi bohong, tentu menang dah kat aku. Tuan-tuan faham tak? Kalau dalam benda-benda yang haram, tak boleh. Kalaulah Tuhan bagi buat macam tu, tentulah kita boleh menang. Kalau tentulah kita boleh dapat. Hang nak buat apa? Kalau Tuhan, aku ni pandai ni, kalau Tuhan bagi kata boleh berjudi, aku tak payah kerja teruk-teruk ni, aku menang judi, aku kaya. Ni yang aku duk susah ni pasal Tuhan tak bagi halal judi. Tak boleh. Yang kalau macam ni memang haram. Pasal kita kalau dalam perkara yang memang clear haram. Tuan-tuan faham tak? Tak boleh. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya ulas tadi, kalau di dalam benda yang luar daripada pilihan, luar daripada kawalan, yang masuk di dalam al-qada wal qadar. Seperti contoh apa? Kalaulah saya tak sakit, tentulah saya boleh buat macam tu. Atau kalaulah saya tak makan tu, tentulah saya tak sakit. Kalaulah saya tak pergi, tentulah saya tak kemalangan. Kalaulah saya tak buat kerja tu, tentu. Benda yang dah ditulis takdir, kita tak boleh kata kalau. Tuan-tuan faham tak? Contoh, tuan-tuan mari masjid, kemalangan. Tapi syarat dia, tuan-tuan kena dah usaha elok, ikhtiar apa semua dah lah. Ini mau tak kemalangan. Lampu belakang tak ada, lampu depan tak ada, brek pun pakai brek kaki. Kan? Yang tu kita yang cari penyakit. Ni kita dah buat elok, accident. Boleh tak orang nak kata kat kita, hang accident bila? Semalam nak pergi masjid mayang isyak, aku keluar. Tapi tu pun kena beringat ya tuan-tuan. Kalau tempat tak boleh U-turn, tuan-tuan pergi U-turn, yang tu memang tuan-tuan yang pergi buat pasal ke diri. Benda tak boleh cross, tuan-tuan pergi cross, yang tu jangan duk buat salah pula. Ni tuan-tuan dah buat ikhtiar apa semua, accident. Contoh mereka tanyalah, mereka pergi melawat kita, duk terdang apa semua, kaki bersih, mereka tanya kita, kena bila? Semalam. Pi mana? Pi masjid. Hang tengok macam aku. Awak? Aku tak pi masjid. Hang tengok aku. Aku tak pi masjid. Aku mayang pun dok. Hang tengok kaki aku. Ya hang tu dia lah. Aku duk larang lama dah, jangan duk pi. Hang ikut macam aku, jangan duk pi, duk rumah. Apa pun tak jadi. Hang ni pantang bang nak start motor pi. Hang tengok patah kaki cari penyakit. Boleh kan? Mau kalau pakai boh lagu tu tuan-tuan, cekah. Ada boleh kata kalau macam tu. Benda takdir. Kalau benda nak jadi, tuan-tuan tak pi. Tuan-tuan, saya bagi contoh macam ni ya. Tuan-tuan bisa dengar satu hadis. Kalaulah tuan-tuan, dua benda Tuhan dah tulis. Masa dalam perut lagi Tuhan dah tulis. Apa dia? Nombor satu bila mati, nombor dua apa dia? Tang mana mati. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Nabi kata bila satu orang tu ditulis dia akan mati di satu tempat, Tuhan akan menjadikan sebab untuk dia pi tempat tu, walaupun tak ada perancangan untuk dia pi ke situ. Pasal tu kadang-kadang pelik tak? Duk tak pasal-pasal dia tak pernah pi kot tu, tak tahu dia pi. Pelik tak? Pasal Tuhan dah tulis dia mati tang tu, dan Tuhan akan buat pasal, Tuhan akan create cerita nak bagi kes dia pi tang tu. Pi tu untuk apa? Pi untuk mati. Apa dia? Tuan-tuan nak buat apa? Jadi kalau tuan-tuan tak pernah pi tang tu, tiba-tiba terdetik nak pi, jangan duk pi ya. Boleh? Dia kata, ustaz, macam nak lawan Tuhan. Tu saya kata kat tuan-tuan, benda ni kita tak tahu.
Satu orang saya cerita kat tuan-tuan kan, isteri dia nak balik daripada Mekah, nak turun di KLIA, nak ambil flight, nak mai turun di Al-Ustaz. Dia yang duduk di Perlis ni bukan nak lama mana, sampai nak ambil flight, orang duk kata tunggulah, dak pun kita pi Kepala Batas. Ni cerita betul ni, orang Batu Ampang, Tang Bok Temok. Dia kata apa? Dia kata cari tiket, aku nak pi sambut di KLIA. Orang duk abang dah, hang tak sihat, tunggu dia nak balik. Dia nak balik bukan lama mana, turun di KLIA, dia ambil dah flight, mai lalu Ustaz. Dia kata tak, beli tiket. Bini dia akan sampai esok, dia sampai malam tu. Esok pagi bini dia sampai daripada Mekah, dia pi malam tu, sampai di malam tu di KLIA dengan cucu dia. Sampai di KLIA, pi ambil hotel lah. Esok baru bini dia sampai. Sampai di hotel, cucu dia kata masuk hotel, rebah mati. Lepas tu orang pisah naik van buat balik. Bini dia esok sampai, dia balik mai lah. Kita kalau boleh lah, tak boleh lah. Kalau boleh kita kata apa? Gatal nak pi sangat. Kalau tak pi duduk di rumah tunggu perasaan tak mati. Tak tuan-tuan. Memang telah tertulis. Pasal itu orang beriman, dia tidak akan bertembung dengan takdir. Dia senantiasa tenang dan dia redha. Dia tak ada timbul cerita tendang peti undi, tendang kameraman, dia tak ada. Pasal apa? Pasal dia tahu Tuhan telah tulis 50,000 tahun lagi segala kejadian. Yang duk buat gila kok bawah, yang duk buat hingak kok bawah ni, orang yang tak boleh terima takdir. Bukan kita kata tak boleh usaha, tapi telah keluar rizak, telah keluar keputusan. Apa sifat kita? Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini sikap orang beriman. Kita azal dulu tuan-tuan, sekali lagi kita bagi kesimpulan sikit daripada hadis ni, insya-Allah taala. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tuan-tuan,
apabila kita mendengar hadis ini, dia mengajar kita untuk senantiasa bersangka baik dengan Allah. Antara perkara yang paling buruk, yang sangat berat dosanya, antara tanda seseorang itu rosak iman dia, ialah dia bersangka buruk dengan Tuhannya sendiri. Sebab itu dalam kehidupan kita ada banyak benda yang kita tak suka, tetapi dia berlaku dalam kehidupan kita. Ada banyak dalam benda yang kita tak minta, kita tak harapkan, kita tak jangka, bahkan kita mengharapkan sebaliknya. Tetapi Tuhan telah menulis luar daripada cerita. Kita karang cerita macam ni, kita nak jalan ceritanya begitu, tetapi dia bercanggah dengan apa yang telah ditulis oleh Tuhan. Tetapi orang beriman bila dia baca hadis ni, dia tahu dia tidak akan berkalau, kerana kehendak Allah itu pasti ada hikmahnya. Sebab itu tuan-tuan, ada satu cerita dongeng. Baru ni saya pergi penjara Cuping. Ada forum dengan pengarah. Kita bila masuk penjara, tuan, apa pun tak boleh bawa. Nak masuk bukan nak masuk jail ni, nak masuk ceramah. Sampai di pintu, dengar dia punya bunyi selok tu, pang tu. Saya ingat, tapi dia tak boleh masuk sebarangan. Saya ingat kalau ada peluang kita masuk lah. Saya ingat kita kena masuk. Bukan masuk buat jahat, masuk lawatan. Saya masuk dengan pengarah tu, saya masuk. Tengok keadaan tu insaf. Tapi tuan-tuan, macam mana tuan-tuan nak cakap dengan satu orang manusia yang sedang dihukum di atas perbuatan yang dia pilih, kita nak suruh dia bersangka baik dengan Allah, sedangkan dia masuk dalam jail itu adalah ketentuan siapa? Ketentuan Allah dengan pilihan dia. Macam mana kita nak bagi tahu suruh dia bersangka baik? Atau kita bawa cerita macam ni lah. Tuan-tuan pergi hospital, macam mana tuan-tuan nak suruh kawan tu yang kaki kena potong, tangan kena potong, yang tuan-tuan tengok, tuan-tuan nak pergi duduk habang dekat dia, hang kena bersangka baik, Tuhan ambil kaki hang sebelah ni, ada hikmah dia. Tuan-tuan nak ajak macam mana? Macam mana tuan-tuan kalau saya hantar tuan-tuan ni ceramah ni, saya ceramah dekat tuan-tuan ni kerja mudah, pejam mata boleh ceramah. Ni kalau tuan-tuan suruh saya pejam mata pun saya boleh ceramah. Sandak duri dia macam ni. Kita nak suruh, saya nak suruh tuan-tuan yang tak ada masalah, yang duk tersandak kenyang nasi kandang, yang sat lagi balik kawan duk habang nak jumpa makan ikan bakar, yang tak ada problem. Esok lusa nak masuk pencen pula, duit kok mai, duit kok ni mai, tak ada masalah. Saya nak suruh tuan-tuan, marilah kita bersangka baik. Memang kita duk bersangka baik pasal apa? Pasal kita tak ada masalah, tak ada ujian. Tuan-tuan tak ada ujian, boleh mari semayang tenang, duit ada, tak ada masalah, tak ada orang ligan, tak ada problem. Minyak pun lupa bila labuh, punyalah tak ada masalah. Kan? Tiba-tiba saya nak kata kat tuan-tuan sangka baik. Alhamdulillah, insya-Allah ustaz, kami duk sentiasa bersangka baik. Keadaan sekarang kita boleh cakap kerana benda itu mudah dan ringan.
akan teruji iman kita. Ahasiban nasi ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Quran kata ahasiban nas. Ni Quran sebut ni. Ahasiban nasi ay yutraku ay yaqulu amanna wahum la yuftanun. Adakah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan, ditinggalkan? Ayyaqulu amanna, kami beriman, kami la boleh pakat duk cakap saya pun boleh, kita beriman, kita bertakwa, kita sangka baik dengan Allah. Allah kata apa? Wahum la yuftanun, walhal kamu belum diuji. Sembang cakap orang yang tak diuji tak sama, kata Quran, dengan orang yang diuji. Quran kata walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Sebab itu nak menyuruh orang yang dalam keadaan senang, tenang, bahagia, untuk dia bersangka baik dan dia berdamai dengan takdir Allah, bukanlah benda yang susah. Nak bercakap dengan orang yang sedang dihukum, terkurung dalam jeriji besi berpuluh tahun, dalam kehidupan yang begitu menguji dia, pergi ke hospital, tengok orang yang sakit, yang mengerang kesakitan, orang yang anaknya sakit diuji. Kita nak suruh dia sangka baik, kita nak suruh dia kata ini adalah takdir Allah, adalah satu benda yang besar, tuan-tuan, berat. Kalau tuan-tuan nak tahu betul tak betul, bila mari masa dan tiba ketikanya, tuan-tuan diuji ketika itu. Cuma saya suka mengingatkan tuan-tuan, macam mana kita nak berurusan dengan takdir Allah. Sebab itu apa yang jadi dalam hidup kita, kita syukur. Nabi SAW apabila benda baik, benda yang elok, Allah bagi kepada dia, alhamdulillah. Tuan-tuan kena ajak ni. Cuma kita yang ni kita okey, alhamdulillah bi ni'mat, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat kurniaannya kepada aku dapat bersyukur dan memuji dia. Itu ketika dikala keadaan baik. Ketika dikala keadaan buruk, kita kata apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Boleh kan tak? Baik pun alhamdulillah, buruk pun alhamdulillah. Quran kata wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqah. Ni perangai manusia yang betul yang Quran cerita ni. Kalau hampa nak tahu perangai kelaku manusia yang sebenarnya, apabila wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuh, apabila Tuhan uji dia, faqadara alaihi rizqah, Tuhan sempitkan rezeki dia. Ketika di atas tak mau, kita tak boleh ketika di atas, ketika senang, tenang, ketika bahagia, ketika sihat, perkataan kita bukan perkataan yang benar. Perkataan yang benar itu ketika kalah, ketika di bawah, ketika jatuh, ketika susah, ketika sakit, ketika sengsara, ketika itu barulah perkataan yang benar. Agama dia kata apa? Fayaqulu rabbi ahanan. Masa Tuhan bagi dekat dia kaya, rabbi akraman, Tuhan muliakan aku. Dia sayang kat Tuhan. Bila Tuhan uji dia, Tuhan bagi dia susah, dia kata apa? Tuhan penaya aku, Tuhan hina aku, Tuhan bagi aku susah. Dia maki Tuhan. Tuan-tuan tengok MH370. Apa perkara yang kita boleh kaitkan dengan hadis ni? Ramai orang cakap apa?
kalaulah mereka tahu kata nak jadi macam tu. Ada orang yang patut naik tak naik malam tu. MH370 yang hilang entah ke mana tu, yang nak pergi China. MH370 sama, MH17 sama, 17 sama. Dua kapal terbang ni dua-dua tuan-tuan musibah. Musibah berlaku. Sebahagiannya ada yang patut naik MH370 tu kan, depa tak naik. Depa ditemu ramah, depa kata saya bersyukur kerana saya tak jadi naik. Tapi dia tahu ke? Mungkin pada awalnya dia pun maki Tuhan juga pasal apa dia terlepas flight. Dia marah. Tiba-tiba jatuh. Masa tu baru dia tersandar. Allahu akbar. Mujur aku tak naik. Alhamdulillah lah ya Allah. Nampak? Sebab itu Quran ajak kita, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Quran kata wa asa an takrahu. Berapa banyak benda yang kamu benci pada awalnya, yang kamu tak suka, wa huwa khairul lakum, tetapi kesudahannya, pengakhirannya, ia adalah baik untuk kamu. Sebab itu orang beriman ketika dia sakit, dia tenang dan dia sabar, dia redha. Ketika Tuhan menarik nikmat itu, dia tahu ada kebaikan di sebalik apa yang Tuhan tentukan untuk dia. Ini ringan pada kata-kata, mudah untuk saya ucap dan saya sebut. Tetapi bila benda itu jadi pada diri saya dan diri tuan-tuan, ketika itu barulah kita nak sebut perkataan alhamdulillah ala kulli hal. Maka sebab itu Nabi tak bagi kita kata kalau. Nabi suruh kita beriman kepada al-qadha wal qadar. Banyaklah kalau kita nak sebut, kalau kita nak cerita, kalau kita nak bahas tentang perkataan kalau ini. Tapi kesimpulan akhirnya, ia mengajar kita untuk beriman kepada rukun iman yang paling besar. An tu'min. Kita beriman dengan ketentuan Allah. Maka apabila kita melangkah keluar daripada masjid ini, setelah kita dengar hadis ini, apa sahaja yang membujur lalu terjadi, ditulis di hadapan kita, pada diri dan keluarga kita, pada harta dan agama kita, maka kita mohon yang baik. Jika berlaku sebaliknya, kita tidak akan menyebut kalau dengan maksud kita mempertikaikan ketentuan Allah, tetapi kita akan menyebut dengan penuh iman dan penuh yakin ia berlaku dengan ketentuan dan kehendak Allah, dan Tuhan tidak akan sama sekali menganiaya hamba dia. Tuhan tak akan naya kita. Tuan-tuan percayalah apa yang Tuhan jadi di luar. Tapi kalau kita yang pilih penyakit tu, kita yang pergi cari penyakit tu, Tuhan hukum kita, yang tu kita tak payah duduk pusing kono mai kono pi. Hang yang buat pasal. Tuan-tuan, mudah-mudahan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat memahami larangan kalau ini pada tempat dan waktu bila kita dilarang sebut, dan pada waktu dan keadaan bila kita digalakkan sebut. Contoh apa yang tuan-tuan boleh sebut? Kalaulah saya tidur awal, tak tengok bola tu, tentu saya semayang subuh awal. Hak tu boleh. Hak tu boleh. Bini pula kata, kalau abang tidur awal semalam tak langut Korea Argentina tu, tentu abang tak semayang subuh 7.30. Abang boleh pergi masjid. Ni kes bola tu. Betul juga. Hak tu boleh. Menyesal di atas kalau yang akhirat kita. Boleh tak? Kalau aku baca SMS awal, kalau aku tahu kelas ni aku boleh pergi, sayang. Yang tu boleh. Kan? Pasal yang tu kita rasa menyesal untuk akhirat kita. Tapi banyak benda yang kita tak menyesal akhirat kita. Mujuk, aku tak tahu kata ada kelas malam ni, aku tak pi. Kalau aku tahu aku kena pi. Yang tu yang banyak duk kata.
Hak yang dia untung ke arah dunia tu yang dia menyesal. Kalau dia terlepas yang akhirat, dia tak menyesal. Dia. Mudah-mudahan Tuhan rahmat kita dan Tuhan berkati kita insya-Allah. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.